Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebelum saya nak memulakan, saya ingin pastian daripada sidang pendengar ataupun penonton, adakah suara saya jelas di sini? Suara saya jelas ataupun tak? Kalau suara saya jelas, saya akan meneruskan. Ada saudara-saudara dengar dengan jelas? Tak apa jelas suara? Oh, ada yang kata tak jelas. Jelas tak suara? Tak kuat? Dengar? Saya rasa dengar kot, kerana saya belum cakap lagi. Okey. Saya cuba mengambil ruang di Facebook ni untuk saya habiskan beberapa siri. Sesiapa yang mengikuti apa yang saya tulis di dalam sebelum puasa berhubung dengan peristiwa sejarah pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Kerana sejarah pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan adalah merupakan detik hitam di dalam sejarah umat Islam. Daripada peristiwa itulah maka berlakunya berbagai-bagai aliran, khususnya seperti berpecahnya Syiah dan seumpamanya. Dan ini menuntut untuk kita memahami latar belakang tentang peristiwa yang penting ini. Ia satu peristiwa yang menyayat hati, yang telah berlaku di dalam sejarah orang Islam. Sebahagian daripada kuliah-kuliah saya telah saya sebut tentang hal ini. Jadi saya nak ulanglah pada bulan Ramadan ini. Mungkin saudara-saudara yang ada ni duduk di rumah. Jadi dengan duduk di rumah ni mungkin boleh dengarlah kuliah ni. Kita ada dua perkara yang kontradik di dalam pembacaan apabila kita membaca sejarah fitnah zaman selepas kewafatan Nabi SAW, khususnya bermula pada zaman krisis pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, di mana kalau kita baca Al-Quran, kita lihat bagaimana pujian dan sanjungan Al-Quran terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Banyak ayat-ayat Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu, dan banyak lagi ayat-ayat Muhammad Rasulullah dan orang yang bersama dengannya. Dan kalau kita baca hadis pun banyak tentang fadail, khususnya sahabat-sahabat yang empat yang disebut dalam hadis sebagai manaqib, Malangnya apabila kita lihat kepada sejarah, kita dapati ada keadaan sejarah yang kurang serasi ataupun kurang cocok dengan apa yang dikhabarkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Saya tengok di skrin tu ada soalan, tapi insya-Allah saya akan jawab selepas daripada ni, selepas saya bentangkan apa yang saya akan bentang ni. Rujukan sejarah yang penting ialah Tarikh Al-Umam wal Muluk ataupun yang dikenali dengan Tarikh Tabari. Tarikh Tabari di dalamnya ada berbagai-bagai, ada peristiwa yang elok tentang sahabat, ada cerita buruk tentang sahabat dan berbagai-bagai lagi. Apabila seseorang yang tidak begitu teliti, khususnya golongan orientalis dan seumpamanya, kita melihat mereka membaca sejarah, ambil apa saja yang ada dalam Tabari dan menelannya, dan kemudian menyandarkan hal itu kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab itu kalau tengok siapa-siapa yang generasi lama, dia tengok buku-buku, dia akan sebut tentang sejarah pemerintahan Sayyidina Uthman, 6 tahun bagus, 6 tahun lemah, banyak bagi pada adik-beradik dia, lantik kroni dan seumpamanya. Itu telah memberikan gambaran yang buruk tentang khalifah yang adil, iaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Okey. Saya sebelum nak masuk, saya nak sebut apa yang Al-Imam At-Tabari sebut. Imam Tabari sebut dalam muqaddimah kitab, dia kata, "Fama yakun fi kitabina hadha min khabarin dzakarnahu an ba'd al-madin
mimma yastankiruhu qari'uhu aw yastashni'uhu sami'uhu min ajli annahu lam ya'rif lahu wajhan fi as-sihhah wala ma'na fi al-haqiqah falyalam annahu lam yu'ta fi dhalika min qibalina wa innama ata min qibali ba'd naqilihi ilayna innama adaina dhalika ala nahwi ma udiya ilayna. Maksudnya apa yang terkandung dalam kitab ini sebahagian daripada sejarah orang yang terdahulu. Antara berita tersebut ada yang menyebabkan pembacanya merasa pelik atau pembacanya merasa yashtani'u, yakni rasa jelek, rasa tak patut. Ini kerana dia dia tidak dapat menerimanya sebagai satu khabar yang benar. Yang ni tengok Quran, tengok sunnah, tak boleh kita nak terima sebagai khabar yang benar. Maka hendaklah dia mengetahui bahawa berita-berita tersebut bukan daripada aku, tetapi ia datang daripada orang yang menyampaikan kepadaku. Aku telah meriwayatkannya seperti mana yang sampai padaku. Maksudnya At-Tabari kata dia hanya menghimpunkan riwayat-riwayat ini dan kemudian dia memberi kembali. Jadi kita hendaklah melihat semak kepada rawi-rawi yang ada di dalam Tarikh Tabari ini. Bila kita lihat, kita akan dapati ada rawi-rawi yang memang anti kepada sahabat, seperti Abu Mikhnaf, Lut bin Yahya, Abu Mikhnaf, di mana dia merupakan satu orang rawi yang Syiah yang memang anti kepada para sahabat Nabi dan sentiasa memberikan report yang buruk dan tentang sahabat Nabi. Ataupun rawi-rawi yang tak dipercayai walaupun dia banyak ilmunya, seperti Al-Waqidi, Umar Al-Waqidi umpamanya. Tetapi oleh kerana Umar Al-Waqidi ini di samping luas ilmunya, dia tidak dipercayai, dibelikan kerana ketidaktepatan dia. Bahkan Ibn Nadim menyatakan Umar Al-Waqidi merupakan seorang Syiah yang totok. Okey. Jadi dengan itu maka kita apabila lihat peristiwa para sahabat radhiyallahu anhum, hendaklah kita berhati-hati tentang apa yang berlaku pada zaman itu. Jika kita lihat secara teliti, kita akan lihat di sana ada satu individu yang memainkan peranan yang penting yang menyebabkan berlakunya pergaduhan di kalangan umat Islam. Individu itu ialah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang berasal daripada Sana'a, Yaman. Dia ni telah menganut Islam pada zaman Osman, kemudian telah membuat satu gerakan di kalangan orang Islam yang menyatakan bahawasanya orang yang layak untuk menjadi khalifah ialah Ali. Gerakannya ada di Syam, kemudian dia bergerak ke Basrah dan ke Kufah dan ke Hijaz. Dan kita kena tahu bahawasanya mungkin ada orang kata takkan Abdullah bin Sabah seorang boleh buat hal macam ni. Kita kena tahu bahawasanya apabila seseorang mempunyai kemahiran dalam hal-hal yang seperti ini, memang dia boleh melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam mempengaruhi pemikiran orang awam, khususnya kepada rakyat yang tidak tahu. Maka sebab itu apabila kita lihat, kita akan lihat riwayat-riwayat yang datang daripada Abu Mikhnaf akan menunjukkan para sahabat lah punca pembunuhan Osman. Tapi di sana ada rawi yang lebih kita boleh pegang, walaupun dia tidaklah kuat dalam hadis, tetapi dipercayai riwayat-riwayatnya selari dengan riwayat-riwayat Khalifah bin Khayyat dan tokoh-tokoh riwayat-riwayat yang sahih, iaitu Saif bin Umar. Apabila kita lihat kepada riwayat Saif bin Umar, kita dapati bahawasanya riwayatnya seimbang, tidak lari sangat daripada tabiat ciri-ciri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jika kita baca bahawasanya riwayat-riwayat ini, kita akan tahu bahawasanya para sahabat tidak berhasrat untuk melakukan peperangan di kalangan mereka. Balik kepada Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni dia buat kempen dia. Apa kempen Abdullah bin Sabah? Kempen Abdullah bin Sabah dia menyatakan bahawasanya orang yang sepatutnya menjadi khalifah ialah Ali. Dan ini dibawa ke Mesir, dan slogan yang di ayat yang dia quote selalu, innal ladzi farada 'alaikal Quran la radduka ila ma'ad. Orang yang sesungguhnya yang mewajibkan kepadamu untuk melaksanakan Quran akan benar-benar mengembalikan kepadamu kepada tempat kembali. Dia kata
bahwasanya yang akan dikembalikan itu ialah Ali akan mesti kembali kepada jawatannya sebagai khalifah. Ali mesti mengambil dia khalifah. Padahal ayat itu ia bermaksud bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan kembalikan Nabi ke Mekah. Ini ayat dalam surah Al-Qasas ayat 85. Jadi kemudian kempen Abdullah bin Sabah lagi dia kata bahawasanya dia kata Allah Muhammad lebih berhak kembali daripada Isa. Kalau Nabi Isa pun akan kembali, tentulah Nabi Muhammad lebih layak lagi untuk kembali. Dan kemudian dia menyatakan sesungguhnya Allah telah melantik Nabi dan bagi setiap Nabi itu ada wasi, iaitu orang yang memegang wasiat. Dan Ali adalah orang yang memegang wasiat itu. Dan dengan itu maka siapa yang mengambil jawatan daripada Ali, dia telah melakukan kezaliman. Maka fokus mereka ketika itu fokus kepada Uthman bin Affan, bahwasanya Uthman telah zalim, dan mereka memulakan mencerca Uthman bin Affan dan mencerca Khalifah Uthman bin Affan, gubernur Khalifah Uthman bin Affan. Maka ini adalah titik awal di mana isu itu berlaku. Dan saya akan sambung cerita ini besok, bagaimana langkah Sayyidina Uthman di dalam menghadapi fitnah yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah ini. Okay. Untuk itu saya ambil ruang ni untuk jawab soalan-soalan yang sebahagian yang ditulis ni. Cuma ada orang tanya buku apa yang bagus. Banyak buku yang bagus, cuma salah satu buku yang bagus yang agak turas, iaitu baca buku ini, iaitu Al-Awasim min Al-Qawasim, Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Buku ni ditahqiqkan oleh Syekh Muhibbuddin Al-Khatib, dan dia buku sangat bagus, dan dia Al-Qadi Abu Bakar Ibn Arabi telah cuba jawab persoalan-persoalan yang sejak dahulu, iaitu fi tahqiq mawaqif as-sahabah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau buku moden yang bagus juga ialah yang ditulis oleh Al-Fadhil Dr. Uthman bin Muhammad Khamis, iaitu buku ni Hukbatan min Tarikh. Yang ni adalah merupakan buku yang bagus, buku Hukbatan min Tarikh yang dituliskan oleh ada orang tanya kita tajuk soalan lain tak apa tentang Abid Liu, bolehkah? Saya dah bagi dah secara umum. Saya ingat saya tak mau ulang-ulangi sangat dah. Tapi saya begini, kita ni apa masalah kita? Tadi di IG pun saya telah jawab soalan yang sama, tapi dah ada ulang. Saya tanya lah, saya jawab. Pertama, orang bagi sedekah ataupun bagi pemberian, bukanlah urusan kita apabila dia bagi pemberian. Kita nak tahu masalah dia ikhlas, dia tak ikhlas. Ikhlas ataupun tidak ikhlas dia itu ialah urusan antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni, itu dia dengan Allah. Ikhlas ni rahsia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau dia ikhlas, dia mendapat pahala. Jika sekiranya dia tidak ikhlas, dia tak dapat pahala, bahkan dia mendapat dosa. Tetapi orang yang mana yang dia pergi bagi tu, kalau orang miskin ke fakir miskin, orang tu akan dapatlah keperluan yang dia bagi. Bila satu orang telah dapat keperluan apa yang dia bagi, maka kalau orang tu miskin, kita taklah perlu lagi menolong dia, kerana dah ada pihak yang menolong jika pertolongan itu mencukupi. Maka dengan itu kita tak payahlah duk fikir dia ikhlas ke tak. Itu urusan dengan Allah, dia dengan Allah je lah. Kan, kalau kita nak bagi pendapat, nasihat tentang keikhlasan, kita cakap tajuk umum tentang keikhlasan. Itu tidak menjadi masalah lah, kita boleh cakap. Tapi nak judge orang itu ikhlas, tidak ikhlas, itu urusan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan urusan kita pun. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis riwayat Ibn Majah. Di antara tanda baik Islam satu orang tu, dia tinggal benda yang tidak ada kaitan dengan diri dia. Tidak ada kaitan dengan kita soal ikhlas orang. Amalan-amalan peribadi individu ni, orang sembahyang di masjid,
dia ikhlas kata ikhlas main masjid, urusan dia lah, bukan urusan kita. Melainkan kalau sekiranya dia pergi ambil duit tu, duit orang awam, duit kelas tu, kita bolehlah kritik kalau itu membabitkan dia dengan orang lain. Jika tidak membabitkan urusan dia dengan orang lain, harta orang lain, urusan diri dia saja, biarlah urusan diri dia. Janganlah kita tak perlulah kita masuk campur. Individu yang sebut tentang Ustaz David Liu tu, sebahagian kita pun kenal lah, saya pun malas nak sebut lah. Dia bukan saja isu KP ni ialah isu satu aliran, iaitu aliran Ahbash yang kita telah berikan peringatan sejak dahulu lagi. Aliran Ahbash ni adalah merupakan satu aliran yang memang begitu sifatnya, mengkafirkan, kafir Ibn Taymiyah, kafir Ibn Qayyim, kafir Al-Qaradawi, kafir Al-Buti, kafir saja. Kalau setakat aliran macam tu nak kafirkan orang yang dia tak setuju, tak pelik lah. Tak pelik. Sebab tu menubuhkan pertubuhan tertentu, kemudian menamakan pertubuhan tu sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini Ahli Sunnah wal Jamaah ni adalah satu jenama yang bukan untuk pertubuhan. Ia adalah merupakan nama untuk satu aliran yang mana di atasnya jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi saya tak naklah ulas individu tu, tapi maksudnya begitulah. Cuma saya kalau boleh bagi pendapat kepada saudara David Liu, saya rasa bahawasanya dia tak payah simpanlah hati sangatlah benda-benda macam tu. InsyaAllah saya pun percaya, InsyaAllah kalau dia ikhlas tak ada masalah, tak simpanlah. Memanglah dalam dunia ni macam tu ya. Tak ada orang yang tengok orang buat baik ke, orang buat apa ke, mesti kan ada orang yang bagi pandangan ataupun komplain dia. Pasal dia kadang-kadang komplain orang ni mudah ya. Kadang-kadang kita tengok penyanyi bukan kerja apa, menyanyi nak menghibur orang pun ada orang komplain. Orang nak buat baik ada orang komplain, tapi tak apa. Kita mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan pahala kebaikan pada kita di atas apa yang ujian yang Allah. Dan juga mungkin juga Allah ingin membaiki diri kita semua tentang amalan-amalan yang kita lakukan untuk kita semak amalan insya-Allah. Siapa nak bagi nasihat pada ustaz yang maki dia tu? Saya pun pernah kena maki dengan dia pun, lebih dah tu lagi. Dia memang ada orang ni dalam dunia ni memang dia minat ni maki-maki ni. Sebab tu kita dalam bulan Ramadan ni, salah satu benda yang dia ajar pada kita ni, dia larang untuk kita fala yarfus, jangan kita duk mencerca maki. Walaupun maki ni bukan saja bulan puasa, bulan tak puasa pun tak boleh. Kita nak bagi pandangan boleh, nak bagi kritikan boleh, tapi tak payah maki orang. Jadi sebab itu maka di bulan puasa ni kita, Nabi SAW kata ini saim, aku puasa. Kenapa? Kerana nak didik kita supaya kita tak seduk maki orang. Ustaz David Liu dia pernah datang, saya pernah jumpa dia datang rumah saya. Saya percaya orang ni insya-Allah dia buat kerja yang baik. Kemudian itu satu contoh, dia mu'allaf. Yalah, tak mu'allaf dah lah, tapi contoh dia ada rezeki lebih, ada kelebihan, ada pendekatan dia. Buat apalah nak pergi. Kadang-kadang orang ni tak ada pasal pergi orang yang tak ada kaitan. Solat sambil pegang Al-Quran, kita dah sebut bahawasanya jika seorang tu tidak menghafal surah-surah yang dia nak baca, yang dia memerlukannya, dia boleh baca di mushaf berdasarkan riwayat Zakwan Maula Aisyah, yang mana Zakwan Maula Aisyah dia telah menjadi imam. Aisyah meriwayatkan bagaimana dia telah menjadi imam dan kemudian dia baca daripada mushaf. Dia baca daripada mushaf. Oleh kerana dia baca daripada mushaf,
menyebabkan para fuqaha menyatakan seorang boleh baca daripada mushaf. Cumanya apabila seorang pegang handphone gitu, dia ada kekurangan di sudut, sepatutnya dia meletakkan tangannya iaitu secara bersedekap, iaitu meletakkan tangan di dadanya. Tapi apabila dia pegang demikian, maka menyebabkan kedudukan ataupun sifat yang asal pada solat itu terganggu. Dengan itu maka dia akan kekurangan di satu sudut, cuma mungkin dia akan ada kelebihan di sudut dia membaca surah yang lebih panjang lah, kerana letak tangan tidaklah satu rukun, tapi itu mencacatkan sunnah meletakkan tangan atas dada. Sembahyangnya sah. Ada orang maki kerana saya tak setuju dengan dah tak sama dengan pendirian politik mereka. Saya alhamdulillah dan saya rasa ramai, kita semua tidak ada kepentingan apabila kita, insya-Allah tak ada kepentingan apabila kita menyokong ataupun menidakkan satu hal. Kita bukan merebut satu jawatan ataupun apa-apa. Pandangan kita tak boleh kerana saya kena bagi pendapat, kerana bagi penyokong saya setuju. Saya tak boleh begitu. Kita mesti beri pendapat apa yang kita rasa ia lebih benar di sisi Allah dan Rasul. Kemudian itu ijtihad. Ijtihad kita, pandangan kita. Jika siapa nak setuju, dia setuju. Tak setuju pun tidak apa. Itu urusan. Setiap orang akan balik kepada Allah dan menjawab di atas apa yang dia katakan. Live dengan Dr. Khalid esok ditangguhkan kepada hari Selasa. Saya dipahamkan oleh Brother Amin Idris. Ditangguhkan kepada hari Selasa. Jadi kena tengok pada hari Selasa sebab katanya ada perubahan jadual. Fadilat surah Al-Waqi'ah untuk menyebabkan dihilangkan kefakiran. Riwayat itu dhaif, tapi baca Al-Quran secara umumnya baik, tapi riwayat itu dhaif. Bacalah Al-Quran, tidak ada masalah. Bukanlah kata tak ada. Kerana Quran itu keseluruhannya syifa wa rahmah, syifa dan rahmat. Cumanya ada ayat-ayat surah-surah tertentu yang memang ada riwayat yang sahih. Seperti suratul Mulk sebagai surah Waqiah ataupun surah Munjiyah. Dia memberi syafaat kepada orang yang bacanya, menyelamatkan azab kubur. Ada dalam riwayat Tirmizi dan selain padanya, yang mana kesimpulan riwayat-riwayat itu menunjukkan ada fadilat surah berkenaan. Fadilat yang disebut dalam hadis itu. Ada surah yang tak disebut fadilatnya. Surah Baqarah ada fadilatnya, Nabi suruh baca rumah. Surah tak disebut fadilatnya, tetapi surah Quran itu sendiri mempunyai fadilat yang besar. Kerana kita kena hati-hati, kerana dahulu ada orang yang memang mereka riwayat-riwayat yang tidak sah tentang fadilat-fadilat Quran ini. Antara mereka yang buat kerja ini ialah Nuh Al-Jami', Nuh bin Maryam. Kerana dia rasa orang banyak baca Maghazi Muhammad ibn Ishaq, oleh kerana itu maka dia cuba untuk buat hadis-hadis palsu tentang fadilat-fadilat surah. Dia telah diambil tindakan dalam sejarah Islam. Tapi apapun yang penting baca Quran. Bulan Ramadan ni kita baca Quran malam, bangun tahajud baca Quran, dalam sembahyang baca Quran banyak-banyak, pas sembahyang baca Quran. Ini adalah benda yang baik. Inhaler ni kita dah sebut bahawasanya kebanyakan fatwa antarabangsa menyebut bahawasanya inhaler ni kerana sifat dia. Sekarang bincang sifat. Saya telah sebut bahawa ni sesuatu perkara yang sah dengan yakin, iaitu puasa kita sah dengan yakin, maka dia tidak boleh dibatalkan oleh sesuatu perkara yang syak. Yakinnya kita puasa sah. Nak kata mungkin batal kot, mungkin termakan kot, tak boleh kemungkinan itu. Mesti kekal di atas yakinnya sah puasa. Ini contohnya apabila perkara yang yakin batal, makan, minum, jima'. Adakah inhaler ni mewakili makan ataupun minum? Ia tidak mewakili makan dan minum. Dia mungkin masuk gas, dan kita juga berjalan gas itu kan satu jenis makanan dan minuman, sehingga masuk ke dalam rongga yang mengenyangkan atau masuk satu bahan luar asing ke dalam perut kita. Hal itu tidak berlaku. Maka dengan itu
Maka para ulama telah sebahagian besar mereka menyatakan inhaler tidak membatalkan puasa. Ada pendapat kata batal, itu pendapat mereka, tak apa, itu ijtihad juga. Tapi selagi mana kita tahu puasa sah dengan yakin, tidak dibatalkan dengan andaian. Sebab itu kita di Perlis, fatwa kita berhubung dengan ujian swab COVID-19 itu tidak membatalkan puasa. Kerana apa yang berlaku ialah dia memasukkan sesuatu ke dalam rongga di dalam ni, dan itu bukan mewakili makan ataupun minum. Dan begitu juga majma' fiqih iaitu majma' fiqh antarabangsa juga mengeluarkan fatwa, hatta masukkan kamera di dalam mulut sehingga untuk ke dalam perut untuk mencari penyakit juga telah difatwakan tidak membatalkannya. Itu juga tidak mewakili makan dan minum. Selagi mana tidak ada bersama bahan yang dimasukkan itu bahan asing yang dimasukkan dan tinggal di dalam tubuh. Merokok sesuatu yang lain. Apabila satu orang duduk rokok, dia masuk ke dalam badannya nikotin, tar dan seumpamanya. Ini satu hal yang lain. Tak sama. Adalah pandangan yang kata rokok tak batal, tapi rokok sesuatu benda yang masuk. Sebab tu orang tengok dada orang yang isap rokok penuh dengan segala bahan-bahan yang ada dalam dada dia. Anak yang duduk dalam kandungan yang belum lahir pada bulan Ramadan ataupun sebelum masuknya hari raya, maka dia belum dikira sebagai kewujudannya sehinggalah dia lahir, barulah dibayar zakat fitrah. Bidayatul Mujtahid ialah kitab al-Imam Ibn Rushd. Saya tak tahu dia Bidayatul Mujtahid ke Al-Bidayah wa Nihayah. Ibn Rushd yang bagus, yang membandingkan pandangan-pandangan fuqaha. Ini baik untuk dibaca bagi orang yang ingin melazimi atau memahami fiqh. Al-Bidayah wa Nihayah ialah kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Kathir, merupakan kitab sejarah tarikh, dan banyak bermula daripada sejarah yang awal sehinggalah kepada sejarah para sahabat, dan kemudian sehingga zaman kemudian sehingga kepada zaman dia hidup, iaitu Imam Ibn Kathir. Tak ada nak baca tulisan ni. Baca Al-Quran bagi wanita yang haid berlaku khilaf. Di kalangan para ulama, mereka menyatakan bahawasanya wanita yang haid boleh membaca Al-Quran. Mereka khilaf soal pegang dan soal baca, tapi membaca Al-Quran mereka benarkan. Dan sebahagian ulama menyatakan tidak, ramai di kalangan ulama menyatakan tak boleh baca. Tapi di kalangan mereka ada yang menyatakan boleh baca kerana tidak ada hadis yang mengkhususkan tentang larangan wanita haid membaca Al-Quran. Adapun hadis yang melarang itu yang diriwayatkan oleh Ismail bin Ayyash, dianggap riwayatnya di dalam hal itu daripada, kerana dia ada riwayat masalah ahli Hijaz dan ahli Syam, dah saya terangkan dahulu. Dalam kes itu riwayatnya tidak kuat. Jadi mereka kata tidak ada sandaran untuk wanita tidak boleh membaca Al-Quran ketika haid. Ini terpulang khilaf dalam mazhab. Siapa yang tak mau baca, tak payah baca. Siapa yang baca, kita tak kata apa, kerana ada khilaf dalam masalah ni. Kita berwudu, Nabi itu balagha fi istinsyaq. Nabi itu berlebih-lebihan dalam istinsyaq, yakni dia sedut air. Tapi apabila dia berpuasa, dia tidak berlebih-lebihan dalam menyedut air ke dalam hidungnya. Jadi kita boleh berkumur seperti biasa, tapi tidak berlebih-lebihan di dalam menyedut air ketika puasa. Saya jawab ringkas-ringkas 6 hal ni ya. Menyatakan Muhammad bin Ishaq Ibn Ishaq cenderung kepada Syiah, wallahu taala alam. Ada pandangan dalam hal itu. Tetapi saya rasa mungkin yang terbaik ialah kita membaca apa yang disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala.
apabila membandingkan tentang perbezaan antara Muhammad bin Ishaq dan Imam Malik bin Anas. Ada khilaf di kalangan mereka, sehingga Imam Az-Zahabi menyatakan kalamul aqran yutwa wala yurwa, pendapat golongan yang berselisih itu dilipat, jangan diriwayat. Kerana ulama-ulama apabila mereka berselisih di kalangan mereka, jika tidak ada satu argument melainkan kita lihat sentimen, maka sentimen itu kita tak ambil pakai. Jika ada orang, kalau dia berdiri saja maka air kencing keluar, dia duduk saja baru air kencing dia tidak keluar, maka dia boleh duduk dalam solat. Apakah sunnah khatam Quran pada bulan Ramadan? Di atas Jibril khatam Quran dengan Nabi SAW, yatadarasul Quran, datang dan baca Quran. Maka para ulama telah menggalakkan supaya bulan Ramadan dijadikan bulan Al-Quran, dan seseorang digalakkan untuk membaca Al-Quran sebanyaknya, dan apatah lagi mengkhatam Al-Quran. Jika satu orang meninggal, warisnya, ulama khilaf. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan sama anhu waliyuhu, walinya berpuasa untuknya. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang kuat dan rajih. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan bahawasanya bayar fidyah saja, tak bayar qada. Ini juga satu pendapat. Dan ada juga ulama yang mengatakan tak dibayar fidyah dan tak diqada. Tapi wallahu taala alam, jika walinya mampu, maka sama anhu waliyuhu, walinya berpuasa untuknya. Isu Rohingya, ya, isu Rohingya ni kena nak lihat pada banyak sudut. Pertama, suatu orang nak mari menumpang ke rumah kita, kita kena lihatlah. Pertama, jika sekiranya dia dalam kesusahan, dia wajib ditolong, kita mampu, kita tolong. Tapi jika pertolongan itu mendatangkan satu masalah yang baru, ataupun orang itu mungkin menyebabkan tak selamatnya orang yang sedia ada dalam rumah kita, maka hal itu kita nak kena lihat. So, kes Rohingya ni nak dikaji lah. Pengalaman berbagai-bagai dalam hal ini, ya. Di Perlis ni pun ada orang Rohingya, dulu orang Burma. Pengalaman Perlis mungkin kurang manis lah, dengan keadaan yang menjadi sukar dan seumpamanya, kerana kepatuhan. Tapi nak kira tak patuh bukan Rohingya sajalah, banyak lagi kaum lain yang tak patuh ni kadang-kadang yang masuk dalam negara kita. Tapi untuk diberi satu jumlah yang besar, nak memerlukan, nak lihatlah sejauh mana mereka ni benar-benar dapat memberikan, tidak menyebabkan mengganggu struktur keselamatan yang sudah ada dalam negara. Bahagi-bahagi juzuk Al-Quran dalam 30 orang lah WhatsApp group, kemudian setiap orang baca satu surah, satu juzuk, maka khatam. Adakah itu dianggap khatam? Itu tidak dianggap khatam Al-Quran. Khatam maksudnya baca Al-Quran daripada awal sehingga akhir. Sebab itu kita kata husnul khatimah, penyudahan yang baik. Su'ul khatimah, penyudahan yang buruk. Khatam maksudnya apabila kita baca daripada Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah, sehingga kepada surah An-Nas, maka dianggap sebagai kita melakukan khatam Al-Quran. Pahala diperolehi berdasarkan dengan kadar kita baca Al-Quran. Bagi satu huruf 10 kali ganda Allah Subhanahu wa taala bagi pahala, seperti mana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, maka itu dinamakan dengan khatam Quran. Kalau kita baca separuh, orang lain baca separuh, kita dapat pahala separuh. Kalau kita baca satu ayat, kita dapat satu ayat. Jika kita baca satu surah, satu juzuk, kawan-kawan kita baca juzuk yang lain sehingga 30 orang, tidaklah menjadikan dari segi bacaan Quran tu habislah, tapi tidak menjadikan satu orang tu dapat, kerana kita duduk dalam grup WhatsApp itu, maka kita pun dapatlah pahala seperti khatam Quran. Kalau itu berarti setiap hari kita khatam Quran, kerana kita baca satu ayat. Seluruh dunia ni manusia memang baca Al-Quran berkata-kata, maka setiap hari memang orang khatam Al-Quran. Setiap hari ayat tu dibaca. 6,200 lebih ayat, dibandingkan berjuta, berbilion orang Islam ni, tentulah ayat Quran tu habis orang baca. Kalau itu setiap hari kita khatam Quran. Ini semua idea yang ditimbulkan oleh sebahagian pihak. Niat mereka mungkin bagus,
Tetapi itu bukan maksudnya. Itu bukan maksud khatam Quran. Tadi saya dah sebut dah solat tarawih tengok Quran tadi. Apa hukum menyentuh isteri di siang hari? Saya dah sebut bahawasanya dalam riwayat Imam Ahmad bahawasanya kita tengoklah ada dalam satu majlis satu orang orang muda datang kepada Nabi SAW, kata uqabbil wa ana shaim, aku cium sedangkan aku berpuasa. Nabi kata la. Kemudian datang satu orang tua, dia kata uqabbil wa ana shaim, aku cium sedangkan aku puasa. Nabi kata na'am, ya. Menyebabkan para sahabat lihat antara satu sama lain. Nabi kata aku tahu kamu lihat antara satu sama lain. Nabi menyatakan inna syaikha yamliku nafsah, sesungguhnya syaikh itu dapat, orang tua tu dapat menguasai dirinya. Jadi kalau kita cium isteri kita ke, peluk ke, apa pun kita buat, selagi tidak dapat menguasai isteri, tidak menyebabkan kita bersetubuh dengannya, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau kita tahu kita pegang sikit isteri kita, lepas tu dia lajak tanpa dapat kita kontrol diri kita, maka kita hendaklah mengelakkannya. Semayang witir, kita dah jawab dah. Semayang witir iaitu 2-1 ataupun 3 sekali. Cuma sebahagian para ulama termasuk seperti Syekh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin dan seumpamanya menyukai 2-1 kerana atas dasar salatul lail masna, semayang malam 2-2. Jadi idza khashiya ahadukumul fajr shalla raka'atan wahidan tutiru ma qad shalla. Jika kamu takut masuk waktu fajar, semayang 1 rakaat, dia witirkan apa yang telah dia salat. Walau bagaimanapun ada hadis yang menunjukkan Nabi SAW telah witir dengan berbagai cara, termasuk 3 sekaligus, sardan, 3 sekaligus. Cumanya jangan samakan dengan maghrib, iaitu jangan jadikan 2 tahiyat atau 2 tasyahud, 2 tahiyat ataupun 2 tasyahud. Macam mana nak kahwin tapi tak kursus kahwin? Kalau dia bagi keizinan boleh kahwin je. Kursus ni bukan rukun, tapi dibuat di atas urus takbir pada zaman ni untuk membolehkan supaya orang yang tak kahwin tu tahu hukum akan syarak berhubungan kahwin ni. Semayang tarawih ada baca doa iftitah. Doa iftitah Nabi ni banyak. Kita lihat macam-macam Allah Nabi baca. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira. Pun Nabi baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya pun juga Nabi baca. Baca mana-mana yang kita sempat. Puasa semua kita niat. Innamal a'malu binniyat. Tapi niat ni bukanlah lafaz yang mesti sengaja aku puasa. Dia tidak ada sedemikian rupa. Walaupun sebahagian buku menyebutnya, tetapi kita tahu bahawasanya niat bukan begitu. Macam kita nak sedekah, kita ambil duit, kita bagi, tak sengaja aku sedekah pada fulan, kita tak sebut pun. Tapi kita nak bercakap baik, dapat cakap baik, dapat pahala. Sengaja aku nak cakap baik supaya dapat pahala. Kita tak, niat itu azam. Niat tu tak ada bahasa sebenarnya, dia duduk dalam dada kita. Apabila kita niat, kita bangun sahur, tentulah kita nak puasa. Mana kita, itu telah ada niat. Solat jenazah perlukah angkat tangan ketika takbir? Ini khilaf di kalangan para ulama, antara riwayat Ibnu Umar dan selainnya. Jika sekiranya seorang mengangkat tangan juga itu baik, kerana majoriti para ulama juga mengangkat tangan di atas riwayat. Sebahagian menyatakan tidak angkat tangan, itu saja, tidak mengapa, hanya takbir saja. Tetapi hal ini adalah khilaf di kalangan fuqaha. Kalau tanya saya mengangkat tangan. Nikah online. Tadi dah jawab lah nikah online. Saya jawab di sana tadi. Nikah online ialah kalau sekiranya apa ni? Kalau sekiranya cukup syarat, ada lelaki, ada perempuan, ada wali, ada saksi, ada akad,
dan kita dapat pastikan fulan yang di sebelah sana tu memang fulan yang wujud. Yang wujud. Memang bukan robot ataupun kemudian dia boleh nafikan bahawasanya bukan saya yang muncul online tu. Bila pula saya nikah dengan awak? Ini yang nak dipastikan. Sebab itu mungkin nak kena lihat ijtihad bagi nak pastikan saksi tidak ada saksi yang menyebabkan dia tak boleh menafikan dia memang telah wujud di dalam rakaman itu, dan rakaman itu tak boleh dideny oleh dia bahawasanya dia telah berkahwin dengan perempuan berkenaan. Kalau boleh yakin ni tak mengapa. Mungkin ramai orang lelaki daripada ni duduk dalam bilik berkahwin dengan pasangan dia, wallahu alam. Kadar suara semasa baca Fatihah. Jika kita baca jadi imam, suara kita didengari oleh makmum di belakang. Jika kita didengari oleh makmum di belakang. Jika kita baca sendiri, maka suara kita maksudnya kita faham apa yang kita tahu, apa yang kita baca. Lintasan hati kita tak tahu dia lintas, tapi bacaan tak semestinya kalau kita tu kurang dengar, kita baca sampai ganggu orang sebelah, bukan itu maksudnya. Rukun qauli ni dia tahu, kalau kita salah pun kita tahu. Kadang-kadang kita taklah terlalu kuat tapi kita tahu. Setengah orang bila dia belajar bab rukun qauli ni, dia ganggu orang lain sembahyang sebelah dia. Ini tak benar. Apabila kita tahu apa yang kita sebut dan kita baca, maka itu telah memenuhi rukun qauli. Tegur kerajaan PN pada bagi bantuan makanan. Awak tegurlah. Awak dah tulis dah tu, tegurlah. Kerajaan ke bagi, individu ke bagi, kan? Tegur. Ada orang kadang-kadang hidup dia tak ada kerja, dia fikir politik je. Bulan puasa ni apa? Adakah baiknya? Sikit fokus pada Quran, salat, hakam syarak. Wanita yang mengandung yang tidak mampu untuk berpuasa, ini ada perbahasan di kalangan para fuqaha. Wanita yang mengandung dan kemudian menyusu, dia mengandung kemudian lepas tu dia akan menyusu anak. Apabila dia tak mampu untuk berpuasa kerana bebanan dia, para fuqaha ada beberapa pandangan. Golongan yang pertama menyatakan mereka jika sekiranya dia tak berpuasa itu disebabkan kerana anak dia, kerana anak kandungan dia, dia hendaklah membayar puasa qada, dan kemudian dia juga hendaklah membayar fidyah. Alasan bayar fidyah ni kerana dia kata ayat-ayat Quran itu suruh ganti puasa kepada orang yang mana buka puasa kerana sakit, maridan aw ala safar, sakit atau musafir. Sedangkan dia ni telah buka puasa bukan kerana diri dia, dia buka puasa kerana orang lain, iaitu kerana anak dia. Ini adalah pendapat mereka. Namun pendapat seperti ini tidak disetujui oleh sebahagian para fuqaha. Sebab itu dalam mazhab Hanafi umpamanya, dia tidak bersetuju dengan pandangan yang seperti ini. Maka pandangan yang kedua, jika wanita itu mengandung ataupun kemudian menyusu, dia buka kerana dia tak mampu ataupun boleh memberikan kesan pada anaknya, maka dia ganti dengan pada hari yang lain. Ada yang lain. Ini pendapat di kalangan para fuqaha. Di kalangan para fuqaha juga ada yang berpendapat seperti pendapat Ishaq bin Rahuyah ataupun Rahawai, dan disebut oleh Al-Imam Tirmidzi pendapat ini, dan pendapat ini dinukilkan juga oleh Al-Imam Tabari, disebut juga di dalam Imam Darqutni meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, di mana wanita yang mana mengandung dan hamil dan menyusu, dia hanyalah membayar fidyah. Dia hanyalah membayar fidyah. Bila ditanya Abdullah bin Umar dalam masalah ini, dia kata tuftir wa tut'im an kulli yaumin miskina. Dia buka puasa dan dia ganti setiap hari itu seorang miskin, wala taqdi, tanpa dia perlu ganti puasa. Yakni setiap hari dia bayar fidyah.
Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Jadi oleh kerana jumhur tidaklah bersama dengan pendapat ni, jadi saya katakan jika seorang itu mampu untuk qada, maka dia qada puasa dia. Jika dia tak mampu, misalnya dia ni mengandung, pada tu dah 9 bulan, kemudian menyusu anak lagi berapa tahun, setahun 2 tahun, kemudian mari anak baru pula, kemudian tak henti-henti dalam hidup dia. Kalau kena 12 orang, ramai tu, letih dah, tak ada ruang untuk dia. Mudah-mudahan qaul Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar ni juga satu jalan keluar kepadanya. Namun jika dia mampu untuk qada, itu adalah yang lebih baik padanya. Adakah pertama, untuk apa nak jauhkan saf? Jika sekiranya kita semayang berjamaah, safnya kita rapat. Melainkan kalau kita rasa tak boleh rapat kerana dia orang ada penyakit, kalau ada penyakit tak payah semayang langsung daripada awal. Jadi ini maksudnya tak payah semayang jemaah langsung daripada awal. Semayang kita secara bersendirian. Syarak dah beri kelonggaran. Sebab itu saya melihat hal ini, jika tidak ada keperluan maka kita tidak perlu buatlah. Ya. Kerana kita datang semayang, kemudian orang tu batuk dan seumpamanya, kemudian menyebabkan penyakit. Agama tidak suruh yang demikian. Zaman Nabi tak dijauhkan saf, dirapatkan saf. Ada orang makan bawang putih, Nabi SAW bagi tahu bahawasanya man akala hadhihi syajarata khabitha fala yaqrabanna fi masjidina. Sesiapa yang makan pokok yang busuk ni, jangan datang jumpa kami, rapat pada kami di masjid kami. Jadi Nabi tak kata kau semayang bagi jauh sikit. Nabi tak kata. Jadi yang tak boleh semayang, tak payah semayang. Kalau yang boleh semayang, datang semayang rapat. Kalau yang ada penyakit, jangan rapat terus. Walaupun sekarang ni ada, kadang-kadang saya heran juga tengok gambar. Dia tadi makan nampak rapat, 2-3 orang ni. Kemudian minum nampak rapat, duduk di meja rapat je, berjalan rapat, mai semayang seorang 1 meter. Jadi ini pun macam tak munasabah. Apa alasan yang dia buat? Kalau dia rasa penyembayang itu menyebabkan jangkitan penyakit, dia jangan buat daripada awal. Tak payahlah nak komen siapa, banyak sangat saya tengok tulis Ustaz Abu Syafiq ni. Biarlah dia. Saya ada pengalaman dengan dia ni. Dia pernah debat dengan Ustaz Salman. Dulu pun macam-macam maki hamunnya, tapi saya biarlah. Dunia macam saya kata, kita ni dalam hidup dalam dunia ni, dosa kita banyak. Macam saya lah, orang lain mungkin tak lah. Tapi saya satu orang pendosa. Saya lebih tahu diri saya lebih daripada orang. Allah Ta'ala maha mengetahui. Pendosa, kurang ibadat, kurang solat, kurang baca Quran. Jadi saya tahu kelemahan diri saya. Dan saya harap Allah Ta'ala ampun saya di atas perkataan-perkataan orang tu. Sekurang-kurangnya Tuhan uji saya dan dia ampun saya, ataupun saya dapatlah pahala daripada perkataan-perkataan mereka itu, ataupun sekurang-kurangnya kalau mereka tak dapat pahala, dosa-dosa saya ni dapatlah mereka tanggung sama di akhirat pula. Jadi saya malaslah benda-benda macam tu. Saya pun ada pengalaman dengan dia tu. Ada orang memang macam tu pula. Kita nak buat macam mana? Cuma saya heran ialah gerakan ahbas ini mesti kita hati-hati. Dan kedua ialah tak boleh guna perkataan ahli sunnah wal jamaah ni dijadikan sebagai nama persatuan. Kerana ia ahli sunnah jamaah dipakai oleh semua orang yang memegang aliran mazhab yang berdasarkan pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita satu orang pergi guna nama-nama yang seperti ini, kemudian kalau dia maki orang pula tak sesuai. Ya. Tak apa, dia balum pun tak apa. Kita pun pendosa macam saya kata. Bila kita tengok orang kata kat kita, kita tahu bahawasanya tak apalah. Kita mohon ampun kepada Allah. Supaya Allah Allah tak buang kita. Cumanya saya ingatkan,
kita semualah, diri saya juga. Jangan kita kata pada orang-orang yang saleh. Kalau orang tak saleh memang kita tak boleh kata, tapi jaga-jaga dengan orang saleh. Jaga-jaga dengan orang yang suka tahajud, jaga-jaga dengan orang yang bangun malam, qiyamul lail. Kerana sihamul lail, anak panah malam. Bila dia kata, ya Allah, fulan itu zalimi aku, ya Allah. Maka dengan itu, maka Allah dengar. Kemudian akan tiba masanya anak panah tu kena pada kita. Kadang-kadang satu orang tu dia maki-maki orang, dia rasa selesa. Satu hari datang perkara yang kena pada dia. Mungkin sama juga kita di dunia maya ni, kita tulis nama kita, mungkin orang tak kenal, kita maki siapa-siapa pun, kita pun seronok. Kita boleh buat akaun palsu yang lain, kita maki orang. Tapi Allah tahu apabila satu orang tu doa, dia lah tahu siapa yang buat. Tiba-tiba satu hari kejadian berlaku pada kita. Kita tertanya-tanya, pasal apalah bala ni mai kat aku? Apa salah aku? Kita lupa di atas apa yang pernah kita lakukan, cercaan kita dan maki hamun kita pada orang lain. Saya kalau tengok meja saya ni berselerak macam-macam benda. Saya macam-macam apa yang ni untuk saya baca. Saya rasa dah lama lah kita ni. InsyaAllah nanti saya akan besok pula lah kot, saya ingat kalau sempat pukul 9 lebih kurang kita akan muncul semula di skrin ni. Terima kasih banyak. Selamat berpuasa kepada semua rakyat Malaysia. Bagi siapa yang ada sikit sebanyak rasa macam lah ada sikit jasa saya, mungkin dia dengar kuliah ke apa, saya mohon supaya dia juga berdoa pada bulan Ramadan ni agar Allah mengampuni saya, merahmati saya dan memberikan ilmu kepada saya dan memberikan saya keikhlasan dan menjadi kalangan hamba-hambanya yang soleh. Itu kalaulah sedikit teringin ada rasa nak doa pada saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.